Okay, so sebelum kita masuk kepada apa yang nak belajar hari ini, kita ulang kaji sikit. Katakan sekarang cikgu bagi digit 1, 2, 3, 4 dan cikgu suruh kamu susun semua digit dan tak berulang. Ada berapa cara? Syafiqah, macam nak kira? 4 cara. Susun 4. Apa formula nak pakai kalau susun semua? Cikgu bagi digit 1, 2, 3, 4, cikgu suruh susun semua dan digit itu tak boleh ulang. Tengok cikgu tulis di bawah itu pun lebih daripada 4 sudah kan? Macam nak kira? 4 factorial. 4 factorial. Yang kita terus cakap 4 itu ialah apa? Cikgu bagi 4 digit suruh awak susun satu keluar. Contohnya kan yang kita buat petak. Kemudian apa yang boleh isi sini? Contohnya awak kata 1, 2, 3, 4. Itu ialah 4 benda isi di satu tempat. Kita pilih salah satu isi di satu tempat. Itu yang kita kata 4. Okay. Kalau keempat kena susun keluar ialah 4 factorial lah. So apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Syafiqah kira? 24 betul? Betul. 24 betul? Syafiqah kira? Mana Syafiqah bagi? 24 So yang cikgu senarai bawah ini, inilah 24 yang disebutkan kita pernah buat hari itu, kita pergi susun Okey, sekarang katakan soalan saya. Soalan saya kata susun semua digit tapi cikgu minta semua digit. Okey. Tapi dengan syarat tak ulang juga tak ulang. Okey, dengan syaratnya membentuk nombor genap. Macam mana nak kira, Alisa? NPR. NPR kan kita susun semua juga. Tapi cikgu nak minta bentukkan nombor genap. So, ini soalan yang ada syarat. So, kita tengok control dulu. Control di mana? Nombor genap. Nombor genap control di depan belakang. Apa cara cikgu, apakah nombor cikgu boleh letak sini? 2, 4. 2 dan 4. So, yang jenis ini kita ada 2, 4 isi di satu petak punya, itu baru kita terus kata 2 cara. Okey. Lepas tu sebelah sini ada berapa lagi nombor belum diisi untuk isi berapa tempat? So apa dia? 2 nombor 3 tempat. Okay, so macam nak tulis? 3. Berapa nombor? Kamu kata ada berapa nombor? 3 nombor 3 tempat. 3 nombor 3 tempat. So 3 factorial. Okay, 3 factorial pun boleh. Kalau you nak kata 3P3 pun boleh Tolong kira kejap apa jawapan dia. $12 teacher. Okay, 12. Mana 12? Okay. So yang cikgu tip itulah kalau nanti awak kalau nak tengok balik PDF itu. So yang cikgu tip itulah yang kita susun semua tapi dapat nombor genap semua ada 12. Okay. Tak ada lagi lah soalan yang ada 2 syarat, soalan yang ada case ikat punya, ataupun cikgu suruh susun semua tapi dalam bentuk bulat. Okay. Sebab banyak kita sudah belajar sebenarnya. Okey, pergi kepada soalan 2 ini. Masih cikgu bagi 1, 2, 3, 4. Cikgu suruh susun 2 daripadanya dan tak boleh berulang. Okey? Tak boleh berulang. Azira, ada berapa cara? Cakap formula baru cakap jawapan Cikgu masih bagi awal 1, 2, 3, 4. Cikgu suruh susun 2 dan tak boleh berulang. Ada 4. 4 cara ke apa? Garis. Apa formula awak kira?
Apakah formula awak pakai? NPR. NPR. So N kamu? Cikgu bagi 1, 2, 3, 4. Cikgu suruh susun 2 daripadanya. Apa N awak? Apa A awak? N4. R2. Okey. Ini sama dengan 4 ke? Saya tak rasa. Kira kejap. Sama dengan berapa? 12. 12 ya. So kalau kamu nak tahu apakah 12 dia, okey, so cikgu puan kita susun 2 je. Tapi awak akan nampak ini serupa kejap sorry. Kalau kamu tengok cikgu delete itu sebab bila cikgu ambil 2 digit, benda itu serupa cikgu puan So inilah 12 yang kamu kira tadi. Okey. Okey, katakan cikgu bagi syarat, cikgu pun boleh bagi syarat Okey, katakan cikgu bagi syarat. Okey, kita masih susun 2 daripadanya. Okey, susun 2 daripadanya. Okey, tak berulang. Dan cikgu kata nombor itu lebih besar daripada. So kalau kita susun 2 digit, cikgu hanya boleh tanya 20, 30, 40. Cikgu tak mungkin tanya 200, 300 sebab kalau kamu tengok nombor 2 digit dia tak akan lebih daripada 3 nombor 2 digit tak akan lebih daripada 200, 300 Katakan cikgu kata lebih besar daripada 30. Satu cara ialah memang awak tengok sebelah sini untuk tahu jawapan lah. Katakan sekarang cikgu tak benarkan kamu tengok jawapan di sebelah sini. Okey, jangan tengok jawapan di sebelah sini. Okey. Cikgu tanya, ada berapa cara? Macam mana kerja awak? Macam mana kerja awak, Wadina? Macam mana buat? Saya nak susun 2 daripada ni. Bulan dan nombor mesti lebih besar daripada 30. Kontrol depan ke kontrol belakang? Kontrol depan. Okey, kontrol depan. Apa nombor yang kita boleh letak di depan? 3. Kalau 1, 2, 3, 4. 3 dengan 4. 3 dengan 4. So ada 2 cara di sini. Belakang macam mana? 3P1. 3P1. Kira berapa? 6. Okey, kita tapak 6 kejap. Paper. Okey, 6. Kalau kamu nak tahu apakah 6 tersebut, ini dah dia 6 dia, okey. Inilah kumpulan ini. Kumpulan ini. Lebih daripada 30. So kita tapaklah 6. Boleh Okey, sekarang kita pergi kepada satu benda baru yang kita tak belajar sebelum ini. Kejap Ya, cikgu kejap Okey. Tadi cikgu suruh awak pilih 2 daripadanya. Kalau tak ada syarat 2 daripadanya, awak ada 12 cara di sini. Tapi sekarang soalan saya bukan suruh kamu susun. Okey, ataupun dia kadang tak keluarkan perkataan susun, tapi contohnya dia suruh awak membentukkan nombor. Bila membentukkan nombor, 12 dengan 21 adalah 2 nombor yang berbeza. Okey, tapi sekarang soalan saya ialah saya minta kamu pilih 2 daripada digit 1, 2, 3, 4. Contohnya, awak bayangkan contohnya awak pergi restoran nak makan. Kemudian restoran bagi awak menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Dan kamu boleh pilih 2 daripadanya. Okay, awak boleh pilih 2 menu daripadanya. Kalau awak duduk situ kata, saya nak order menu 1 dan menu 2. Adik awak pula kata, saya pula nak menu 2 dan menu 1. Adakah kamu dua ni mempunyai order yang sama? Syamimi? Awak order makanan.
Seorang kata nak teh tarik dan roti canai. Seorang kata roti canai dan teh tarik. Adakah order mereka adalah sama? Sama. Sama kan? So di sini kita akan nampak bila soalan minta kita pilih soalan tak semestinya pakai perkataan pilih dok. Kita kena tengok cerita dia. Sendiri buat keputusan. Dia itu susunan dia penting ke tak penting. Nanti cikgu akan bagi beberapa contoh dalam kehidupan harian kita. So di sini cikgu bagi contoh kita order makanan. So di sini kalau kamu tengok susunan tak penting, ada berapa cara. Cuba tengok yang cikgu senarai ini, yang mana satu dengan mana satu adalah sama. Syami cakap dia, mana satu dengan mana satu ialah sama. Katakan awak bayangkan inilah order makanan 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 4. Antara mereka ini ada order yang sama kan? So apa dia? 1, 2 sama dengan order? 2, 1. Okey, 2, 1. Okey? 1, 3, 3, 1. 3, 1. 1, 4, 4, 1. Okey, 1, 4, 4, 1. Okey. 2, 3. 3, 2. Okey, 3, 2. Okey. 2, 4 ada? 4, 2. Okey, 4, 2. Okey. 3, 4, 4, 3. Okay. So kalau kamu tengok di sini, bila susunan tak penting, kita tinggal berapa cara? Bila kejap? Dia sudah tinggal berapa cara? 6. 6 cara. Okay, kita tinggal 6 cara. Itu kalau cikgu pakai teknik senaraikan lah. Tapi kalau kita nak kira macam mana nak kira, so kamu tengok atas bila susunan penting, kita buat 4P2. Okay, kita buat 4P2. Bila susunan itu penting. Okay. So bila susunan tak penting, sebenarnya senang saja kerja kita. Okay. Senang saja kerja kita. Apa yang kita buat, kita tulis. Okay. Kejap. Okay, sudah. Kejap. Okay. Kita tulis. Saya. Okay. Kita tulis sajalah. 4C2. Itu saja bezanya. Kalau susunan penting, kita tulis P. Kalau susunan tak penting, kita tulis C. Kamu boleh cuba keluarkan kalkulator, awak tekan itu ada dalam kalkulator kamu biasanya di sebelah NPR awak. Awak nampak situ ada NCR kan? Awak tekanlah 4C2. Dia akan bagi jawapan 6 kepada awak. Boleh So di sini, apa itu C C itu ialah apa yang kita nak belajar hari inilah, iaitu dipanggil sebagai gabungan dalam bahasa Melayu lah, gabungan. Okay, so mungkin awak kata kenapa C sebenarnya C datang daripada bahasa Inggeris dia, combination okay. C ini sebab bahasa Inggeris dia. Okay, kalau sebelum ini kita belajar MPR, itu untuk pilih atur kan? Itu untuk pilih atur kan. So mungkin awak kata, oh cikgu P sebab pilih. Tapi sebenarnya bukan sebab pilih sebab bahasa Inggeris dia. Okay? Pilih atur dalam bahasa Inggeris ialah permutation. Permutation. Itulah P dia sebenarnya. Boleh Kalau C sebenarnya bahasa Inggeris dia combination. Tapi BN kita ialah gabungan. BN kita ialah gabungan. So apa beza di antara pilih atur dengan gabungan? Okey, kalau pilih atur susunan penting, kita pilih lepas tu kita atur. Tapi kalau gabungan susunan tak penting lah. So di sini dia katalah apabila pemilihan satu objek daripada satu set dibuat tanpa mengira susunan, maksudnya susunan tak penting, pemilihan itu dikenali sebagai gabungan. So cara tulis NCR. Cara tulis ialah NCR, dan di sini ada satu rumus untuk ajar kamu. Macam tadi kan kita tekan 4C2, jawapan dia ialah 6. Kenapa ialah 6? Kalkulator bagi jawapan saja kan. So sebenarnya kalkulator gunakan formula inilah. Gunakan formula ini, nanti kita akan tengok. Formula ini awak biasakan ada factorial saja. Okay? Dan formula yang cikgu highlight kuning ini memang dipekahkan dalam exam dalam senarai rumus kita memang ada. Okay? Yang tak ada dalam senarai rumus kita ialah ini. Okay? NCR sama dengan MPR bagi R factorial. Okay? Ini tak ada. Okay? Tapi sebenarnya jarang kita pakai inilah. Hanya cikgu pun tak tahu sekarang soalan konsep kan. Mungkin dia akan keluar yang melibatkan ini punya. So awak kena tahu jugalah.
Tapi kebanyakan masa cikgu tengok kita boleh pakai dua ini. Dan itu pun sebabnya ada berapa contoh, ada berapa soalan permutation, soalan pilih atur dikaitkan dengan, tengok ada cikgu pakai pilih atur, ada cikgu pakai gabungan, ada berapa soalan nanti 2 in 1. Okay? Itu sebabnya sebenarnya MPR dengan NCR ada hubungan antara mereka. Ada hubungan antara mereka. Okay, boleh ya? Okay, so sekarang kita pergi tengok dulu, soalan ada 2 jenis lah. Okay, soalan ada 2 jenis. Satu ialah suruh awak kira tanpa gunakan kalkulator. Macam cikgu cakap lah, maksudnya ialah kamu tak boleh tekan factorial, kamu tak boleh tekan P, kamu tak boleh tekan C dalam kalkulator awak. Darab pagi biasa, sebenarnya nak tekan masih boleh. Nanti kita akan tengok contoh ini Okay, lepas tu contoh soalan jenis kedua ialah memang macam sebelum ini, dia bercerita. Okay, dia bercerita, lepas tu awak fikirkanlah ini berapa C, berapa darab, berapa, itu contoh-contoh dia. Nanti kita tengok. Okay, sebelum cikgu sambung, cikgu balik sini lagi. Okay, so untuk NCR ini sebenarnya ada 2 cara penulisan. Daripada macam tadi kita tulis 4, okay, kita tulis 4 C2. Sebenarnya awak boleh tulis macam ini juga, 4-2. Okay. Tapi terus terang cikgu cakap jarang nampak orang tulis macam ini. Hanya buku test memberitahu kita dia boleh tulis macam ini, cikgu beritahu awak lah. Tapi sebenarnya jarang orang tulis ini. Kebanyakan orang memang tulis macam ini. NCR. Dan MCR ini dia ada satu istilah lah ataupun satu nama khas dipanggil sebagai perkali binomial. Okay, di sini cikgu tak cerita panjang lebar tentang benda ini sebab dalam tajuk seterusnya, kita akan belajar satu benda yang dipanggil sebagai taburan binomial. So waktu itu awak faham tak apa maksudnya binomial. Dan awak akan tengok dalam soal dalam rumus taburan binomial nanti awak akan nampak NCR wujud dalam rumus tersebut. So dia dikenali sebagai perkali binomial. Ini tak ada apa sebenarnya, lebih kepada pengetahuan sahaja. Lebih kepada pengetahuan sahaja. Dan di sini ada berapa benda awak kena tahu. Okay, ada berapa benda kena tahu. So sama macam MPR, awak punya A tak mungkin lebih besar daripada N. Okay, mesti lebih kecil atau mengangam sama dengan dia. Macam sebelum ni kan kita ada 5P5. Kita tak boleh tulis 5P6. Bila wujud 5P6, cikgu kata awak fikir terbalik, 6P5 lah kan. Daripada orang pilih kerusi, bagilah kerusi pilih orang, macam tu. So MCR pun sama, NCR pun sama. Awak punya nombor bawah ini tak mungkin lebih besar daripada atas. Paling banyak sama dengan dia. Okay. Dan untuk NCR ada 3 yang special Ada 3 yang special di sini. Okay. Ada 3 yang special di sini. Dan terpulanglah kepada cara kamu macam mana nak hafal. Sebenarnya kalau betul-betul dalam exam cikgu keliru dah. Mana satu, mana satu kosong. Contohnya ni kan. Sini kosong, sini satu. Kalau sini satu, sini pula tak kosong. Awak pening kan. So dalam exam kalau soalan tanya ni awak lupa. Awak tekan je lah 5C kosong, 10C kosong. Tengok apa nilai dia. Kalau satu punya, cubalah 8C1, 2C1, 3C1. Awak tengok apa jawapan dia. Yang ini maksudnya ialah bila atas dengan bawah itu adalah sama. Awak cubalah 5C5, 8C8, 6C6. Awak akan tengok jawapan dia sentiasa 1. Okay, itu satu cara untuk awak hafal lah. Awak pakai kalkulator tekan aja. Bila dia ini ada 3 kes. Kalau dia kosong, kalau dia 1, kalau dia sama dengan nilai N. So ini ialah 3 NCR yang special. Di mana awak perlu tahu. Okay, awak perlu tahu. Okay, itu tadi cikgu terang dengan awak boleh pakai kalkulator untuk tahu jawapan. Sekarang cikgu cerita maksudnya supaya senang sikit awak nak hafal. Macam cikgu hafal dengan cikgu faham maksudnya. Okay, NC kosong. Okay, NC kosong. Maksudnya sekarang cikgu ada M baran. Cikgu ada M baran. Contoh, cikgu ada 3. Okay, katakan cikgu bagi sekarang 3C kosong. Maksudnya cikgu ada 3 barang. Okay. Cikgu ada 3 barang. Okay. 2 batang pen merah yang berbeza dan 1 marker biru. Cikgu ada 3 barang. 3C kosong maksudnya orang bagi kita 3 barang, kita tak pilih mana-mana satu. Sebab kosong. Satu pun tak pilih. Kalau saya satu tak pilih, saya ada berapa cara? Saya ada 1 cara. Mungkin kata, kenapa cikgu ada 1 cara? 1 cara, apa cara tersebut? Tak pilih. Pilihan saya ialah tak pilih. Itu sebabnya ada 1.
Okey, ini cikgu terang kat atas sini ya. Okey, lepas tu cikgu terang ini dulu Okey, sekali lagi cikgu ambil 3 lah sebatang benda ada pada saya 3. Contohnya 3C3. Kenapa dia juga 1? Okey, cikgu bagi 3 barang ini kepada awak. Cikgu kata pilih 3 daripada dia. So apa cara yang awak ada? Ambil semua. Tu satu cara saja, iaitu ambil semua. Itu sebabnya 3C0, 3C3, jawapan dua-dua ialah 1. Okey, hanya 1 di atas ini maksudnya ialah tak ambil langsung. Okey, 1 di bawah ini maksudnya apa? Apakah cara tersebut? Ambil semua. Okey, boleh ya? Okey, lepas tu yang tengah-tengah ini 3 NC1. So sekali lagi cikgu ambil contoh 3 Katakan cikgu kata 3C1. Okey, 3C1. Apakah jawapan dia? Sebenarnya kalau kamu tengok 3C1 serupa dengan 3P1. Kita waktu buat soalan syarat banyak kan. Okey, kalau ada di sini saya boleh letak 2 tak 4. Berapa cara? So ada di antara kamu, okey kata boleh letak 2, 4, 6. Ada berapa cara? Kamu terus kata cikgu ada 3 cara. Ada orang kata ada 3P1. Sebab sama maksudnya. Okey. Bila kamu ambil satu barang daripada dia saja, ada kisahkah itu susunan dia apa? Susunan penting ke tak penting? Faham? Itu sebabnya kenapa 3C1 sama dengan 3P1 di mana jawapan dia akan sama dengan N. 3C1 sama dengan 3. 4C1 sama dengan 4. Sebab maksudnya ialah apa? Katakan cikgu ada 3 barang, cikgu ambil ini. Ataupun cikgu ambil ini, cara kedua. Cara ketiga cikgu ambil ini. Itulah 3C1 sama dengan 3. Dan kamu akan dapati 3C1 dengan 3P1 jawapan dia adalah serupa. Jawapan dia adalah serupa sebab bila awak hanya ambil satu barang daripada dia, bila dia adalah satu barang, susunan tak penting. Okey, sebagai contohlah, kalau awak ialah anak tunggal dalam keluarga awak. Okey, bila orang tanya awak kata saya anak tunggal dalam keluarga saya. So adakah ada orang akan tanya lagi awak anak sulung ke, anak bongsu ke, anak keberapa? Dia tak akan tanya lah kan, sebab awak seorang aja. Awak bongsu, awak dah yang sulung awak lah skala dia sebab susunan tak penting lah. Tapi kalau orang tanya awak ada berapa adik-beradik dalam keluarga awak? Kami ada 5. So mungkin ada kawan akan tanya lah awak ini anak ke berapa? Okey, itu dia. So bila satu benda dengan satu benda susunan tak penting. Begitu juga sebenarnya ini, kosong benda. Kosong benda, kamu akan dapati jawapan 3C0 dengan 3P0 adalah sama. Awak boleh cuba. Jawapan NC0 sama dengan MP0 iaitu 1. Cikgu sudah terangkan kenapa macam ini sebab cara tersebut ialah tak ambil apa-apa. So bila kita tak ambil apa-apa, tak adalah cerita susunan penting ke tak susunan penting ke tak penting. Tak ada benda kita ambil pun. So mana kita nak susun? Okey. Begitu juga dengan ini NC1 akan sama dengan MP1 iaitu sama dengan 1. Okay? Sebab awak hanya ambil satu barang. Bila awak ambil satu barang, tak adalah masalah susunan penting ke susunan tak penting. Sebab dia satu saja. Tapi kalau kamu tengok NCN dengan MPN itu tak sama. Okay? NCN dengan MPN tidak sama. Sebab bila kamu ambil contohnya 3C3, awak ambil 3 barang. So, kalau susunan tak penting, tak kisahlah saya ambil aja. Tapi kalau susunan penting, cikgu akan angkat, okey, ini cara pertama. Ini mungkin cara kedua. Ini mungkin cara ketiga. So, NCN dengan MPN, jawapan dia berlainan. Pernah ada 1 tahun soalan percubaan, soalan SPM sebenar uji konsep ini Uji konsep ini. Cikgu tak ingat bunyi soalan dia. So, ramai orang duduk situ, apa formula nak pakai dapat untuk soalan ni? Sebenarnya dia uji konsep saja. Bila susunan tak penting, saya tak ambil apa-apa, dengan saya ambil satu benda saja, 2 itu akan memberi jawapan yang serupa. Sebab tak ada benda tak payah susun, satu benda pun tak payah susun. Tapi tidak untuk NCN dengan MPN lah. Awak boleh cuba lah. Tak semestinya awak cuba 3, awak boleh cuba nombor lain. Contohnya 5C5, 5P5, awak boleh tengok jawapan dia berbeza. Sebab bila ada 5 barang susunan berlainan akan keluar jawapan yang berlainan. Okay. So itulah 4 benda yang awak kena tahu. Sama ada awak hafal bulat-bulat ataupun awak faham konsep dia.
Okay? Kenapa dia sama dengan 1? Kenapa dia sama dengan N? Sebab kalau awak boleh faham maksudnya lebih baik dalam exam nanti, cikgu tak tahu soalan konsep berapa tahun ini macam-macam dia keluar. Macam-macam dia keluar. Selalu yang keluar dalam SPM ialah satu soalan konsep baru yang kami tak pernah tengok sebelum ni. So cikgu tidak mampu bagi awak semua soalan konsep yang ada. So sebab kita tahu cara dia nak keluarkan soalan itu macam mana. Okay. So satu lagi cikgu nak bagi kamu tengok ialah ini. Ialah ini. Apa maksudnya? Okey, contohnya cikgu bagi nombor. Okey, kalau interpang ni cikgu bagi 5. Okey, cikgu bagi 5C2. Maka yang belakang ini maksudnya dia ialah 5C 5 tolak 2. Ini ialah 5 tolak 2 iaitu 3. Okey, kamu boleh cuba dengan kalkulator 5C2, lepas tu awak tekan 5C3, jawapan dia adalah sama. Okay. Ataupun contoh lain, katakan cikgu kata 7C4. So dia akan sama dengan 7C apa? Nabila, kalau ikut ciri ini. 7 tolak 4. So iaitu 3 lah. Okay, boleh. Nak tulis 7 tolak 4 pun boleh lah. Tapi cikgu nak bawa masuk inilah. 7C4 akan sama dengan 7C3. Mungkin awak kata, kenapa? Okey, kenapa? Okey, sebenarnya benda ini selalu berlaku dalam kehidupan waktu kita di sekolah. Awak bayangkan hari ini, okey, cikgu ambil kehadiran kamu. Okey, cikgu ambil kehadiran kamu dan macam contoh hari ini, okey, awak ada 23 orang dan bila cikgu ambil kehadiran, cikgu dapati hanya 21 orang saja hadir. Kalau sekarang awak punya guru kelas, tolong bagi kehadiran hari ini. Kamu rasa cikgu akan bagi nama pelajar yang hadir ke nama pelajar yang tak hadir? Siapa monitor? Yang tak hadir. Awak akan cakap tak hadir sebab tak hadir baru 2 orang. So awak akan bagi jawapan 2 orang yang tak hadir itu. Sebab dia sikit saja. Kenapa macam ini? Guru kelas nak orang yang hadir. Kenapa saya bagi saja 2 yang tak hadir? Sebab understood. Kalau ini 2 yang tak hadir, yang lantuk ialah yang hadir. So kalau kamu tengok sini daripada 23 orang saya nak bagi siapakah 21 orang yang hadir itu? Jauh lebih senang kalau cikgu bagi 2 orang yang tak hadir. Ataupun macam 2 tahun sebelum ini tahun lepas mungkin tahun lepas kan? Tahun lepas waktu hari raya haji kan, sekolah kita tak cuti kan? Bila sekolah kita tak cuti, cikgu kena datang sekolah, budak pandai-pandai lah kan. So mungkin hari itu kamu punya kehadiran 23 orang, sudah pakat antara mereka kamu, last 3 orang aja. So 3 orang ni bukan kawan baik, lupa cakap dengan dia. So 3 orang ni tak tahu dia pergi sekolah. So sekali lagi Cikgu Andrew tanya, Cikgu Catherine, apa kehadiran hari ini? Cikgu kali ini akan bagi kehadiran macam mana? Yang hadir. Yang hadir, sebab yang hadir punya sikit. So itulah ceritanya. Okay? So bila soalan kata, ada 23 barang, tolong pilih 21 barang. Maka lebih senang saya pilih orang yang saya tak nak aja. Saya tu tak nak 2 orang, saya puan 2 orang. Itu bawa masuk ini Kenapa NCR sama dengan NCM tolak A. Okay? Di mana kalau awak tak percaya, awak memang boleh lah, awak boleh cuba dengan ini. 23C21, 23C2, jawapan dia memang sama. Tapi sebenarnya macam cikgu cakap lah, dalam kehidupan sebenarnya banyak kerja kita macam ini. Bila benda ada begitu banyak, orang suruh kita pilih majority 21, biasanya kita tak akan pergi pilih majority. Kita akan pilih yang tak nak saja. Sebab lebih senang kerja dia. Okay. Tapi kalau yang suruh pilih itu memang sikit. Contohnya 3 orang saja. Memang kita pergi buatlah kerja, pilih 3 orang. Macam cikgu nak hantar orang, katakan cikgu nak hantar orang pergi kuis matematik tambahan, cikgu nak 2 orang daripada kelas kamu, cikgu akan carilah siapa 2 orang yang paling sesuai. Okay. Ataupun sekarang cikgu nak buat rawatan sambil belajar, cikgu nak bawa satu bas boleh muat 20 orang contohnya, boleh muat 20 orang. Pengetua kata bagilah keutamaan kepada 5 sains 1. So cikgu pun pilih daripada kamu, saya nak pilih 20 orang. Cikgu tak akan pilih 20 orang, cikgu akan pilih 3 orang. Sebab cikgu nak tahu siapa orang tak boleh pergi.
So itu sebabnya kenapa NCR sama dengan NCN tolak A. Itu sebagai pengetahuan sajalah. Macam mana soalan itu akan diuji, cikgu pun tak tahu. Tapi itu konsep awak kena faham. Konsep yang awak kena faham sebab bila soalan keluar konsep ini, kalau awak faham, dia pusing mana pun tak ada masalah untuk awak. So sebelum kita pergi kepada pengiraan yang jenis tanpa guna kalkulator tu, kita pergi kepada soalan aplikasi dulu. So sebenarnya awak akan tengok untuk jawab soalan gabungan ini, cara dia lebih kurang sama dengan pilih atur. Dan kadang-kadang awak akan tengok soalan dia jauh lebih senang. Sebab bila susunan tak penting, soalan ini akan tanyalah dua orang itu mesti duduk bersebelahan, dua orang itu mesti diasingkan, dia mesti mula dengan apa, dia mesti berakhir dengan apa. Cikgu tak mungkin tanya soalan ini sebab susunan tak penting. So biasanya soalan gabungan jauh lebih senang banding dengan pilih atur. Sebab dia jarang ada syarat-syarat macam ini. Tak boleh pun. Bila susunan tak penting, soalan tak boleh kata mula dengan apa, akhir dengan apa. Kalau bila kita cakap saja mula dengan apa, akhir dengan apa, maksudnya susunan adalah penting. Boleh ya? So, tapi dia biasanya ada case, ialah soalan mungkin ada banyak case. Kenapa ada soalan jenis ini, kita tengok. So kita tengok contoh pertama. Dalam satu kelab ada 3 orang ahli jawatan kuasa perlu dipilih daripada 10 calon. Cari bilangan cara pemilihan ahli jawatan kuasa itu boleh dilakukan. Sebelum kamu jawab soalan ini, cikgu nak awak tengok muka surat. Kita pernah ada satu soalan bunyi lebih kurang macam ini kan, pilih ahli jawatan kuasa. Cikgu cari di mana dia. Kamu tengok awak punya nota muka surat 4. Muka surat 4, contoh 1B. Waktu itu cikgu kata ada 8 orang ahli jawatan kuasa Persatuan Matematik dicalonkan untuk memegang jawatan juga. Memegang jawatan sebagai presiden, naib presiden dan setiausaha. Dan cikgu pun tanya ada berapa cara pemilihan jawatan kuasa itu boleh dilakukan. Kenapa hari itu ialah soalan pilih atur? Kenapa ini ialah soalan gabungan? Nasrah, tahu tak? Kenapa? Cikgu letak sini dia mesti soalan gabungan kan? Hari itu pilih atur kan? Soalan bunyi lebih kurang macam sama kan? Nak bentukkan jawatan kuasa. Tanya ada berapa cara nak pilih jawatan kuasa itu. Tapi kenapa hari itu ialah pilih atur, hari ini ialah gabungan? Nasirah tahu tak? Nasirah sudah masuk. Okey. Kalau yang kalau yang jawatan dia berbeza-beza. Sekali lagi tak dengar. Kalau apa yang berbeza cikgu tak dengar. Yang dekat muka surat 4 tu 3 jawatan tu berbeza. Ya, itu cara kita bezakan Kalau kamu tengok muka surat 4 itu, jawatan itu ada perbezaan. Presiden, naib presiden, setiausaha. So bila cikgu sebut 3 nama, contohnya cikgu sebut, Nazra, Nabila, lepas tu Syamimi. Kalau hari itu cikgu sebut Nazra, Nabila, Syamimi dengan cikgu sebut Nabila, Syamimi dengan Nazra, dia adalah dua cara yang berbeza. Sebab untuk ini Nabila jadi presiden, Syamimi jadi naib presiden, Nazra jadi setiausaha. Untuk pilihan kedua, Nazra pula jadi presiden, Nabila jadi naib presiden, Syamimi pula jadi setiausaha. Itu 2 jawatan kuasa yang berbeza. Tapi bila sampai soalan ini, cikgu kata cikgu nak pilih 3 orang untuk jadi ahli jawatan kuasa aja, maksudnya AJK. Cikgu tak cakap itu AJK apa. So, kalau cikgu tak cakap AJK apa, susunan ini dengan susunan ini tak ambil peranan lah. Sebab jawatan mereka sama. So, nanti kita akan tengok banyak soalan macam ini. Kamu nak tahu susunan penting ke tak penting, awak tengok. Yang awak pilih ini ada perbezaan tak? Perbezaan tugas mereka, ataupun kalau soalan ini ialah perbezaan jawatan mereka. Kalau tidak ada perbezaan, contohnya soalan ini semua ialah AJK,
Tak ada, kecuali soalan yang katalah AJK itu ada AJK keceriaan, AJK kebersihan, AJK saja apa-apalah. Kalau dia ada tugas pelainan, baru kita kata itu ialah pilih atur. Tapi kalau macam soalan ini dia hanya kata-kata pilih 3 orang, maka ini ialah soalan gabungan sebab susunan tak penting. Okey. So Nazrah sambung. So awak ada berapa orang? Daripada berapa orang pilih berapa orang? Daripada 10 pilih 3. Daripada 10 kita pilih 3. So bezanya di sini ialah kalau pilih atur kita tulis 10 P3. Kalau gabungan kita tulis 10 C3. Itu sahaja. Okey, kira kejap apa jawapan dia? 120. 120. Okey, kita pergi kepada B. Satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Okay, seorang jurulatih perlu memilih 11 orang pemain utama. So di sini dia kata dia nak pilih 11 orang pemain utama. Kalau kamu tengok dalam soalan ini, cikgu tak cakap. Cikgu tahu dalam pasukan bola sepak yang sebenarnya pemain utama ada agihan dia lagi kan. Siapa apa nama saya pun tak tahu, cikgu tak tengok bola sepak punya. Ada siapa kapten ke, siapa goalkeeper ke, siapa, dia ada perbezaan sikit kan. Tapi di sini dia tak sebut. Dia hanya kata pemain utama. So kita akan anggap mereka itu adalah sama tugas dia. Boleh itu cara kamu tengok soalan dalam matematik. Kalau soalan ini ialah soalan projek, maka awak kena kajilah peraturan bola sepak ialah apa. Ada perbezaan susunan tak? Tapi kalau soalan keluar dalam exam, cikgu tidak akan uji kamu pengetahuan tentang pasukan bola sepak. Jadi contohnya ini, dia terus kata nak pilih 11 orang pemain utama. Dia tak akan uji awak tahu tak pasukan bola sepak ada berapa orang. Sebab kalau dia uji awak dalam exam, unfair sikit. Mungkin lelaki tahu, perempuan tak tahu. Kan? Kalau tanya pasukan pelajari, mungkin perempuan tahu, lelaki tak tahu. Maka unfair lah sebab awak tak tahu. Kalau soalan ini ialah satu soalan projek boleh. Satu soalan projek boleh. Sebab bila soalan projek awak kena buat kajian. Pasukan bola sepak sebenarnya ada berapa pemain utama. Lepas tu dalam dia ada perbezaan tugas tak? Macam katakan cikgu nak buat, kita nak pilih 11 orang untuk pembahasan tak akan sampai 11 orang. Contoh cikgu kata cikgu nak pilih 3 orang untuk pasukan bahas BN. Okey, so di sini awak kena tengoklah, awak kena, kalau soalan projek awak kena kajilah kalau pasukan BN punya ada ke, mesti orang itu sentiasa sebagai pemain peserta pertama, itu mesti kedua, itu mesti ketiga, atau mereka sebenarnya berpusing-pusing punya. Awak kena buat kajian lah kalau soalan projek. Tapi kalau soalan matematik tambahan, peraturan tentang sesuatu kuis, sesuatu pasukan tidak akan diuji. So kalau dia tak sebut, angkat tidak ada peraturan lain. So di sini kita akan angkat saja dia nak pilih 11 orang pemain utama. Dan pemain utama ini tak ada perbezaan antara mereka. So untuk bertanding dalam satu perlawanan dengan mengambil 2 pemain import. Cari bilangan cara supaya 11 orang pemain utama itu boleh dipilih. Okey, Kiasa Dina, cikgu nak tanya awak, jurulatih ini kena pilih macam mana? Macam mana dia nak pilih 11 orang ini? Dia ambil 17 daripada tempatan, 2 daripada import. 2 daripada import, berapa daripada tempatan? Tak dengar, sorry. 2 daripada import, berapa daripada tempatan? Tadi cakap berapa? Sorry. Sekejap. Dia nak pilih 11 orang. 9 daripada tempatan. Okay, so di sini awak akan tengok ada satu maklumat 9 ini tak bagi direct kepada awak tau. Tak bagi direct kepada awak. Tapi understood, saya nak 11 orang, 2 saja pemain import. Maksudnya yang lain tu mesti pemain tempatan. Kenapa cikgu tahu agihan dia ialah import dan tempatan? Sebab tepang atas ni, dia agihkan dia punya pasukan ada 17 pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Okey, kita sambung Kak Sadina. So ada berapa cara saya untuk pilih pemain import ini? Formula tak payah nilai. Macam saya nak kira 3P2. 3C2. So 3C2. Itu beza ni aja. Kalau susunan penting 3P2. Kalau susunan tak penting 3C2. Boleh Okey. Bagaimana pula dengan pemain tempatan?
17C9. Macam tu ajalah. Dan hubungan antara dua ini Tambah. darab. Kita macam biasa juga. Kita hanya akan buat kerja tambah kalau dia ada case 1, case 2, case 3 dan seterusnya. Sekarang di sini tak ada banyak case. Satu case saja. Itu saya pilih 2 pemain import dan 9 pemain tempatan. So satu case saja. So hubungan dia ialah darab. Boleh ya? Kira kejap. 72,930. 72. 930. 30. Okey. Sorry ya, tak ada ingatan tak kuat. Sekali cakap nombor terlalu banyak tak ingat. Okey, soalan C. Siapa ketua kelas? Saya teacher. Okey, jawab soalan ini. Jalankan tugas ini. Awak nak membahagikan 10 rakan awak kepada 3 kumpulan. Dengan setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang, 3 orang dan 5 orang. Maksudnya kita ada 3 kumpulan. Kumpulan 1 ada 2 orang, kumpulan 2 ada 3 orang, kumpulan ketiga ada 5 orang. Cukuplah 10 rakan semua susun sudah kan? Okey, dan dia tanya ada berapa cara awak nak bahagikan kumpulan itu. So, mula dengan kumpulan 1 dulu. Berapa cara untuk awak susunkan ini? Kumpulan 10C2. Okey, 10C2. Di sini kita dapat 10C2. Susunan tak penting ni sebab dalam kumpulan ini dia tak cakap ada ketua, ada ahli biasa. So kalau tak cakap kita anggap semua aja, sama aja. Macam cikgu suruh awak buat kumpulan jawab soalan fikir, cikgu tak agihkan siapa ketua kumpulan kan. So maksudnya anggap semua orang sama aja. Okey, bagaimana dengan kumpulan kedua yang ada 3 orang ini? 8C3. Okey, kenapa 8 pula? Sebab tadi 2 orang dah pilih. Mula-mula kita ada 10 orang, 2 orang sudah masuk pasukan pertama, so kita tinggal 8 orang saja kita boleh pilih 3. Bukan 10C3. Kalau 10C3 nanti berlaku mungkin ada orang yang sama masuk dalam kumpulan, 2 kumpulan yang berbeza. Boleh Okey. Bagaimana pula dengan 5 orang ahli itu? Yang tu satu kumpulan. Itu satu kumpulan, satu cara. Satu cara. Semua itu satu kumpulan. Satu cara aja. So macam ini, terpulang ada di antara kamu mungkin fikir 5C5. Ada di antara kamu terus cakap 1. Kenapa 1? Cikgu ambil semua. Saya tinggal 5 orang dan kumpulan itu nak 5 orang. So senanglah. Yang baki yang saya tak panggil itu semua masuk kumpulan 3. So terpulang kepada kamu kamu boleh tulis 10C2, 8C3, 1. Kamu pun boleh tulis 10C2, 8C3 dan 5C5. Sesuka hati awak lah. Okey, apa hubungan antara mereka? Darab. Okey, darab. Okey, kira kejap. Okey, penolong kira bawah. Penolong ada? Kira bawah. Ringankan tugas monitor awak. Okey, atas itu apa jawapan dia? 2520. 2520. Penolong? Bawah itu berapa? Sama ke 2520? Sama. Sama. Tulis satu saja, tak payah tulis kedua-dua. Kamu ingat dalam exam kalau awak ada 2 cara, awak ada 2 cara yang berbeza. Awak rasa kalau awak rasa 2 cara itu adalah betul, jawapan pun sama, awak pilih satu saja, jangan pilih dua-dua. Jangan pilih dua-dua. Kecuali nak jawab soalan cikgu, saya pun tak tahu. Pertama ini betul ke kedua ini betul? Maka awak tulis dua-dua sebab exam akan bagi kena tengok peruntukan soalan lah. Kalau peruntukan soalan wamat, awak tak erti pilih tak ada markah. Kalau peruntukan markah dia ialah lebih daripada 1 markah punya, dia akan tengok mana satu markah lebih tinggi. Dia akan tengok markah mana satu lebih tinggi dengan syaratnya awak tidak buat simbol mana satu ialah jawapan terakhir awak. Maksudnya awak bagi macam ini saja. Paling-paling awak kata cara 1, cara 2. Macam ini. Biar maksudnya awak ada 2 idea. Tapi kalau jawapan serupa bagi saya jangan tulis banyak lah. Lagi banyak awak tulis, lagi banyak awak akan salah. Dan satu lagi membazir masa lah kalau awak tulis banyak. Tapi kalau tak erti nak pilih, terpaksa lah kita tulis kedua-dua. Okey, soalan D. Encik sama perlu memilih 3 jenis motif batik. Macam cikgu sebenarnya tak tahu apa tu. Tak kisah pun. Yang penting kita tahu sekarang dia nak pilih 3. Kemudian daripada 4 motif organik dan 5 motif geometri. Sekarang dia tanya ada berapa cara nak memilih sekurang-kurangnya 2 motif organik. Okey, untuk singkatan yang ini cikgu pakai MO
Ini cikgu pakai mg ya. Supaya senang cikgu nak tulis nanti ya. So, okay, Yusma Imran. So, sebenarnya macam mana saya nak pilih? Macam mana injek sama ini nak pilih? Dia kena pilih berapa motif organik? Dia kena pilih 2. 2, cukup. Kalau setakat pilih 2 motif organik, adakah dia sudah jalankan tugas ini? Encik Sama perlu memilih 3 jenis motif batik. Dia sudah habis kerja dia? Belum. Belum. So dia perlu? Dia perlukan lagi satu. Lagi satu apa? Motif batik. Motif geometri. Motif geometri. Macam inilah pemain tempatan dengan pemain import itu. Kalau setakat 2 orang, pasukan kita cukup orang lagi. So kita kena lengkapkan dengan pilihan lain. Okey. Ada kemungkinan lain tak? Sebab ayat di sini sekurang-kurangnya 2. Kalau satu tak tadi ke? Okey, kalau 3 motif organik. Berapa motif geometri pula? Kosong. Kosong ataupun boleh tak tulis langsung lah. Nak tulis kosong mg pun cikgu kata terima. Tak tulis pun boleh lah. Maksudnya kita semata-mata kita pilih saja 3 motif organik, kita boleh berhenti lah. Tak payah tulis dengan motif geometri sebab kita memang tak pilih. Ada kemungkinan lain? 4 motif organik boleh? Tak boleh sebab dia nak 3. Ya. Okay. Biasanya soalan jenis ini kalau sekurang-kurangnya 2, sekurang-kurangnya 3, tidak melebihi. Okay. So biasanya kalau nombor awak makin lama makin besar punya, kita akan berhenti. Contoh ni awak fikir 2, lepas tu awak fikir 3, lepas tu awak fikir 4 dan seterusnya kan. Bila kita akan berhenti, ada 2 sebab kita akan berhenti. Satu ialah kita nak berapa. Contohnya soalan ni kita nak 3. So kita berhenti. 4 kita tak tulis lah sebab kita hanya nak 3. Ada lagi satu sebab mungkin kita berhenti. Okey, contoh kalau sekarang cikgu bukan kata organik, cikgu kata geometri. Sekurang-kurangnya 2 motif juga geometri. Ini tak jadi. Okey, so satu lagi sebab kita akan berhenti ialah faham kita tak cukup. Contohnya di sini awak fikir 2 motif organik, 3 motif organik. Kalau sekarang motif organik memang hanya ada 2, maka ini pun tak boleh fikir. Tak boleh fikir sebab barang kita tak cukup. Okay. So ada 2 sebab awak akan fikirkan bila nak berhenti. Satu ialah dia nak berapa. Satu ialah barang pada kita ada berapa. So kalau di sini yang awak nampak itu ialah soalan case lah. Case pertama awak ambil 2 motif organik dan 1 motif geometri. Case kedua you ambil 3 motif organik sahaja. Okay, kira 2 motif organik. Macam mana nak kira? 3C2. Motif organik ada berapa? Motif organik ada 4 4C2. Okey, 4C2. Okey. 1 motif geometri? 1 motif geometri? 5C1. 5C1. Okey. So hubungan mereka darat tambah tolak bahagi? Darat. Okey, nanti cikgu minta masa tak cukup ni. Cikgu minta Khairul kira kejap Khairul tolong kira Okey, Yusma sambung. Okey, kalau untuk dapat 3 motif organik 5C3. Motif organik ada berapa? Tengok betul-betul. Motif organik 4C3. 4C3. Okey, aku kira 4C3. Okey, Khairul, atas itu berapa jawapan dia? 30. 30 Okey. Yusman, bawah itu berapa? 4. So apa yang kita kena buat untuk 2 nombor ini? Tambah. Macam pilih atur juga. Bila soalan melibatkan case punya, hubungan terakhir itu kita tambah. So kita dapatlah 34. So sebenarnya kalau kamu tengok soalan gabungan lebih senang daripada pilih atur sebab dia biasanya case sajalah. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan pengiraan tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Okey, dia suruh awak kira ini. Sebenarnya tak ada apa pun. Hari tu awak boleh buat MPR, hari ini awak mesti boleh buat NCR. Saya tak payah ajar pun. Okey.
So cikgu cari orang buat aja. Okey, ini formula dia. Sekarang cikgu nak buat 7C4. Nak terus tekan kalkulator tak boleh Okey, so cikgu nak seorang tolong buat Diana. Okey, kalau saya nak masukkan, kita pakai yang warna kuning punya lebih senang So macam mana? Tujuh faktorial. Okey, 7 faktorial bawah 4 faktorial. 4 faktorial. Kurungan 7 tolak 4 kurungan faktorial. Okey, kamu nak tulis kurungan 7 tolak 4 faktorial pun boleh, ataupun kalau kamu tengok cikgu 7 tolak 4, tengok tahu itu 3. Awak nak tulis 3 faktorial pun boleh. Okey, tapi kalau sampai sini masih tak boleh, sebab kalau awak tekan kalkulator awak akan tekan faktorial dah. So sambung lagi Diana. Ingat tak sebelum ini, MPR pun kita ada soalan jenis ini. Waktu M factorial pun kita ada soalan ini kan, macam mana kita nak buat? Kalau 7 factorial dia maksudnya 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 habis lah. darab Sampai 2 darab 1. Okey, darab 2. Okey, Diana pakai cara panjang pun boleh tak ada masalah. Tapi mungkin ada di antara kamu nampak cara pendek, awak boleh cubalah. Nanti awak tengok jawapan serupa aja. Okey, so 4 faktorial. 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey. Belakang tu, apa hubungan antara mereka? Darab. Darab. So kita boleh sambung aja lah, tulis darab. So maka tak payah buat kurungan pun tak apa So macam nak buat belakang. Belakang tu maksudnya apa? 3. 3 faktorial. So 3 faktorial maksudnya yang ini ialah 3 faktorial kan, yang ini 3 faktorial. So 3 faktorial kalau saya nak tulis ini ialah apa? 3 darab 2 darab 1. 3 darab 2 darab 1. Okey, sebenarnya bila awak tulis panjang macam ini, kalau awak nak terus tekan kalkulator, cikgu pun tak kata salah sebab awak sudah tak tekan faktorial, awak sudah tak tekan P, awak tekan C lah. Itu tanpa tolak biasa saja. Okey, cuba awak tekan, cikgu ringkaskan 4 potong, 3 potong, 2 potong. Cikgu buat manual, awak tekan kalkulator 1, 3 dengan 6. 2 dengan 2. So kalau saya buat atas tinggal 7 dan 5, bawah tak ada. Betul ke jawapan 35? Ya. Okay. Nak semak jawapan ini, awak tekan inilah 7C4. Tengok betul tak sama dengan 35? Okay, yang mana? Sama. Sama. Okey. Tapi itu hanya semata-mata untuk semak ajalah. Salah sendiri kena tengok salah di mana Okey, sekarang 10C8. Okey, 10C8. Auni? Okey, masuk ikut formula. Atas ialah 10 faktorial. Okey, bawah 8 faktorial. Dalam kurungan 10 tolak 8 faktorial. Okey. Okey. Sambung. 10 darab 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab Awak tahu cara pendek tak? Auni nanti buat cara pendek tak? tak. Okey, tak apa. Cara awak tak salah, hanya cikgu nak bagi satu sampel tu, cikgu tukar orang Okey, boleh Tapi cara awak tak salah Auni boleh macam tu juga Cikgu nak cara pendek. Eddie tahu cara pendek? Tak tahu je. Tak tahu. Dini tahu cara pendek? 10 darab 9 darab 8 faktorial. Okey. Bawah? 8 faktorial darab 2 darab 2. Darab 2, darab 2. Darab 8 faktorial darab 2. 8 faktorial darab 2. 2 faktorial ke 2? 2
2 faktorial 2 darab 1. Okay. So, cikgu akan galakkan kamu tulis 2 darab 1 ataupun awak tulis 2 faktorial. Jangan terus tulis 2. Boleh Sebab nanti lama-lama ataupun kawan yang saling awak punya nanti dia ingat, oh 2 faktorial itu sudah buang. Dia hanya buat 10 tolak 8. Sebenarnya 2 faktorial sama dengan 2. Awak cakap 2 sebenarnya tak salah. Tapi cikgu takut ada orang salah faham. Okay, lepas tu? 8 faktorial potong. Okay, so boleh So itu cara pendek. Kalau kamu nak cara panjang boleh juga 8 kali 7 kali 6 kali 4. Nanti potong panjang sikit lah, potong. Sama aja jawapan dia. Okay, so kira bagi saya jawapan terakhir. Cikgu buat menu 45, betul? Betul. Okay, kalau awak cek kalkulator 10C8 dia pun akan keluar 45 lah. Tapi macam cikgu cakap, kalau awak tekan 10C8 dia hanya digunakan untuk semak jawapan. Betul-betul lah, salah pergi cari dah mana sendiri salah. Boleh Dia tidak mampu beritahu awak kesalahan berlaku di mana. Dia hanya mampu beritahu awak jawapan ini adalah salah. Boleh So itu kegunaan untuk gabungan. Beza itu sajalah. Bila atur pentingkan susunan, gabungan tak pentingkan susunan. Dan biasanya soalan gabungan dia lebih kepada, mungkin dia, kalau dia soalan yang lebih susah ialah jenis dia melibatkan banyak kes. Tapi dia tak adalah cerita mesti bersebelahan, mesti itu, mesti dalam keadaan bulat, tak ada cerita-cerita ini. So gabungan jauh lebih senang. Jauh lebih senang. So latihan untuk hari ini ialah latihan 4.2.1. Agak banyak soalan di situ, tapi kamu tahu kan tajuk ini nampak banyak tapi buat memang sikit saja sebab itu aja kan, pendek-pendek aja kita sudah terus dapat jawapan. So ini latihan untuk hari ini awak kena siapkan semua siapkan semua. Cikgu tahu masa agak singkat sampai besok terus ada kelas saya. So kalau betul-betul tak sempat awak hantar yang you sudah buat ajalah, yang lain tu awak kosongkan. Cikgu besok sebenarnya tidak ada benda baru dah. Tajuk ini sudah habis. Besok cikgu lebih kepada bincang kesalahan kamu dan soalan-soalan jenis gabungan. Tak ada benda baru, cikgu nak ajar lah. Sudah habis tajuk ini.